hadirin nantikan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan persembahan teater yang bertajuk Putri Musim Panas dan Putri Musim Sejuk dipersilakan. Di kerajaan Surya Salju tinggallah dua orang puteri menjaga keamanan dunia dengan kuasa yang penuh ajaib yang mereka punya. Putri Lumina dan Putri Era jaga tumbuhan dan juga haiwan walau di mana berada akan mereka lindungi dengan baiknya. Di sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Kerajaan Surya Salju, tinggallah dua orang puteri, yaitu Putri Lumina dan Putri Era. Kedua-dua orang puteri itu mempunyai kuasa ajaib yang tersendiri. Putri Lumina merupakan seorang puteri yang digelar sebagai Putri Musim Panas. Putri Lumina bersifat penyayang dan penuh kehangatan seperti matahari. Putri Lumina bertanggung jawab untuk menjaga tumbuh-tumbuhan di seluruh kerajaan Surya Salju. Wahai kerajaan Surya Salju, sinar matahari ini akan menyuburkan lagi tanaman kamu semua. Terima kasih Putri Lumina, disebabkan Tuan Putri selalu membantu kami. Lihatlah, tanaman di sini sentiasa subur dan sihat. Ya, betul tuh. Kami semua amat gembira kerana Tuan Putri selalu membantu kami. Berkat Tuan Putri, tengoklah sayur-sayur kami tumbuh dengan sihat dan segar. Tidak perlu berterima kasih, kerana kesejahteraan kerajaan ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menyiram tanaman ini bersama-sama. Ingatlah, setiap titisan air yang kita berikan adalah tanda kasih sayang kita kepada alam dan juga kehidupan yang ada di sekitar kita. Usah risau Putri Lumina, kami berdua berjanji, kami berdua akan melakukannya dengan penuh bersemangat. Terima kasih Putri Lumina kerana sentiasa mengingatkan kami betapa pentingnya untuk menjaga alam. Manakala adiknya, Putri Era pula merupakan seorang puteri yang digelar sebagai Putri Musim Sejuk. Putri Era memiliki keanggunan seperti salji musim sejuk yang mempesona dan sangat lemah lembut. Putri Era bertanggung jawab untuk melindungi hewan-hewan di seluruh kerajaan Surya Salju. Burung ini telah sihat sepenuhnya dan sebentar lagi akan dapat terbang seperti biasa. Terima kasih
berjumpa dengan beta. Patik yang patut ucap terima kasih kepada Tuan Putri kerana telah menyembuhkan burung yang cedera ini tadi. Kerajaan Surya Salju amat beruntung kerana mempunyai seorang putri yang dapat melindungi haiwan-haiwan di sini. Tidak perlu berterima kasih kepada beta. Ini memang tugas beta untuk menjaga haiwan-haiwan di kerajaan ini. Tetapi beta mahu kita semua bersama-sama untuk membantu haiwan-haiwan yang memerlukan pertolongan kita. Marilah kita sentiasa menjaga alam dan semua hidupan yang ada di kerajaan ini dengan penuh kasih sayang. Baik Tuan Putri, terima kasih kerana sentiasa mengambil berat akan semua hidupan di kerajaan ini. Putri Lumina dan Putri Era menjalankan tanggung jawab mereka dengan sangat baik. Oleh itu, kesejahteraan kerajaan mereka sentiasa terjaga dan seluruh kerajaan Surya Salju hidup dengan aman dan harmoni. Namun demikian, di sebalik keistimewaan dua orang puteri itu, terdapat seorang lagi putri yang tinggal di kerajaan Surya Salju, yaitu Putri Aura, yang digelar sebagai Puteri Angin. Puteri Aura bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan udara dari pencemaran menggunakan kuasa ajaib yang boleh mengawal angin. Selain itu, Putri Aura juga membantu dalam penyebaran biji-bijian untuk pertumbuhan tanaman. Walau bagaimanapun, perbuatannya sering tidak disedari oleh rakyat kerajaan Surya Salju, kerana mereka menganggap semua perkara itu dilakukan oleh Putri Lumina dan Putri Era sahaja. Mengapa tidak seorang pun di kerajaan ini yang melihat semua usaha beta? Sedangkan beta juga sering membantu semua hidupan di kerajaan ini. Apalah gunanya beta membantu tetapi tidak dihargai? Beta harus berpikir apa yang patut beta lakukan untuk membalas semua perbuatan mereka. Beta tahu apa yang patut beta lakukan. Disebabkan rakyat kerajaan Surya Salju ini suka tumbuhan, suka tanaman, maka akan beta musnahkan semua tumbuhan dan juga haiwan di kerajaan ini menggunakan kuasa angin beta yang tiada tandingannya. Sudah tentu semuanya akan musnah dengan sekelip mata. Mereka belum tahu lagi betapa kuatnya kuasa angin beta. Supaya Putri Lumina dan Putri Era menjaga kerajaan ini dan akhirnya akan dipersalahkan pula. Oleh itu, Putri Aura bertekad untuk membuat kucar-kacir yang akan menyebabkan rakyat kerajaan Surya Salju menyalahkan Putri Lumina dan Putri Era. Semasa Putri Lumina dan Putri Era sedang berehat di tepi sungai yang tenang, tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kuat. Kakanda, mengapa angin bertiup dengan sangat kuat? Kakanda pun tidak pasti, Adinda. Namun, angin yang kuat seperti ini mampu memusnahkan seluruh tumbuhan dan tempat pelindungan hewan di hutan. Adinda rasa Kakanda perlu pergi ke kawasan pertanian dan Adinda akan pergi ke hutan dengan segera. Mari lekas pergi, Adinda. Mereka pun segera pergi.
Putri Aura merosakkan tanaman di seluruh kerajaan Surya Salju dengan menggunakan angin yang sangat kuat. Ia telah menurunkan tanah dan memusnahkan tanaman. Angin yang bertiup dengan sangat kuat telah menumbangkan pokok-pokok dan pohon yang merosakkan jauh-jauh. Ambil nih rakyat kerajaan Surya Salju. Tidak sesiapa yang dapat membantu kamu semua kerana sekelip mata saja akan beta musnahkan semuanya. Selama ini usaha yang beta lakukan, seorang pun tiada melihatnya. Maka sekarang lihatlah betapa berkuasanya beta. Dan akan beta pastikan kerajaan ini tidak lagi menghirup udara yang segar. Baru mau sedar kehadiran beta, semua sudah terlambat. Mengapa angin bertiup dengan sangat kuat? Angin ini akan memusnahkan semua tanaman kita. Mengapa tiada yang membantu kita? Ya, gimana kita Putri Lumina? Adakah Baginda sudah tidak mahu membantu kita? Habis semuanya musnah. Angin yang kencang juga telah menyebabkan kemusnahan tempat perlindungan hewan. Burung-burung terjatuh dari sarang dan banyak hewan telah cedera. Adakah Putri Era juga sudah tidak mahu melindungi haiwan? Kasihan sekali melihat haiwan yang cedera ini, serta semua tempat perlindungan mereka telah pun musnah. Maka semua rakyat pun mula menyalahkan Putri Lumina dan Putri Era kerana tidak membantu menjaga tanaman mereka dan haiwan dengan baik. Putri Lumina tiba di kawasan pertanian rakyat yang telah musnah. Putri Lumina terkejut apabila melihat semua tanaman musnah dalam sekelip mata akibat angin yang sangat kuat. Semua rakyat merasa amat sedih. Mengapa sekarang baru Tuanku munculkan diri? Di manakah Tuanku semasa angin yang sangat kuat memusnahkan tanaman kami? Sekarang samanya telah pun musnah. Ya, habis semua tanaman kami telah musnah. Sampai hati Tuan Putri tidak membantu kami. Beta minta maaf kepada kamu semua. Beta seharusnya datang dengan lebih awal. Namun, apakan daya, beta sudah terlambat dan semua tumbuhan tidak sempat beta selamatkan. Sudah Tuan Putri, cukup. Sekarang Tuan Putri sudah terlambat. Lihatlah, lihat. Tanaman kami semua yang telah musnah. Tidak apa lagi yang perlu Tuan Putri bantu. Sudahlah, ayo kita pergi. Putri merasa kecewa dengan dirinya karena tidak untuk menyelamatkan semua tanaman yang telah pun musnah. Putri Era pun tiba di hutan. Dia berasa amat sedih melihat tempat perlindungan hewan telah musnah.
Lumina dan Putri Era pun berbincang untuk mencari tahu bagaimana angin yang kencang boleh berlaku secara tiba-tiba, seakan-akan ada yang melakukan perkara tersebut dengan sengaja. Kakanda, Adinda, Kakanda sudah habis berpikir, namun masih belum ada jawabannya. Mengapa angin boleh bertiup dengan sangat kuat secara tiba-tiba, seakan-akan ada yang sengaja melakukannya? Adinda, Anda terfikir sesuatu. Apa yang Adinda pikirkan itu? Hanya ada seorang saja yang dapat mengawal angin dengan sangat baik. Lebih-lebih lagi, kekuatan tiupan angin yang tiada tandingannya, yaitu Putri Aura. Oh, benar kata Adinda. Kakanda rasa kita perlu bertemu dengan Putri Aura. Sudah tentu Putri Aura berada di Gunung Bayu. Ayo Kakanda, mari pergi ke sana. Ayo, lekas pergi. Mereka akhirnya menyadari bahawa hanya seorang sahaja yang mampu menghasilkan angin yang sangat kuat dan tiada tandingannya, yaitu Putri Aura. Oleh itu, mereka pun segera bertemu Putri Aura. Putri Aura! Apa hajat Tuan Putri berdua datang ke sini? Kami berdua datang ke sini ingin bertanya dengan Tuan Putri. Adakah Tuan Putri yang menyebabkan kemusnahan tanaman dan haiwan di kerajaan ini? Oh, ingatkan, tiada seorang pun yang tahu tentang kuasa ajaib milik beta. Disebabkan oleh Tuan Putri berdua seronok diagung-agungkan oleh rakyat di kerajaan ini. Begitu banyak usaha yang telah beta lakukan, namun tiada seorang pun yang menghargainya. Usaha beta hanya sia-sia. Pada pendapat beta, rakyat mungkin tidak menyadari usaha Tuan Putri kerana Tuan Putri tidak pernah beramah mesra dengan rakyat di kerajaan ini. Oleh itu, mereka seakan-akan tidak pernah mengenali, tidak pernah menyadari kehadiran Tuan Putri. Ini semua tidak masuk akal. Memang benar beta tidak pernah beramah mesra dengan rakyat di kerajaan ini. Namun semua ini disebabkan oleh Tuan Putri berdua. Tuan Putri berdua sentiasa mendapat hati dan perhatian mereka hanya tertumpu kepada Tuan Putri berdua. Di manakah peluang beta untuk beramah mesra dengan rakyat di kerajaan ini? Tuan Putri telah salah paham. Beta dan Adinda beta tidak pernah memilih untuk menolak bersama-sama dengan Tuan Putri untuk beramah mesra dengan rakyat di kerajaan ini. Lebih-lebih lagi untuk menjaga kesejahteraan kerajaan Surya Salju. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Kakanda beta. Beta dan Kakanda beta sering mencari di mana keberadaan Tuan Putri selama ini. Kerana kami sedar akan setiap perbuatan baik yang Tuan Putri lakukan. Contohnya, Tuan Putri sering membantu, menjaga dan membersihkan udara di kerajaan Surya Salju ini. Perkara itu telah menyebabkan seluruh kerajaan Surya Salju dapat menghirup udara yang sihat dan segar. Lagipun, Tuan Putri telah banyak membantu rakyat menyebarkan biji-bijian demi pertumbuhan tanaman kerajaan ini. Seluruh rakyat amat bersyukur kerana tanaman mereka dapat tumbuh dengan subur, Tuan Putri. Oh, rupanya Tuan Putri berdua sedar akan perkara itu. Sedar, Tuan Putri. Sudah tentu, Tuan Putri. Beta dan Adinda beta menyadari semua perkara yang Tuan Putri lakukan.
bersama beta dan kakanda beta memulihkan semula tanaman dan menyelamatkan hewan yang terjejas di kerja kerajaan ini. Tidak mengapalah jika begitu Tuan Putri. Jika Tuan Putri ubah pikiran kelak, datang saja bertemu kami. Tuan Putri, inilah juga waktunya untuk seluruh kerajaan Surya Salju mengenali Putri Angin. Ayo, kita lekas pergi. Tunggu! Beta menyesal dengan perbuatan beta. Memang benar kata Tuan Putri berdua. Beta yang tidak pernah beramah mesra dengan rakyat di kerajaan ini. Beta tidak sepatutnya menyalahkan Tuan Putri berdua. Maafkan beta. Beta menyesal karena telah menyebabkan kemusnahan tanaman dan hewan di kerajaan ini. Tidak mengapa Tuan Putri. Setiap perkara buruk yang berlaku pasti ada cara penyelesaiannya. Namun, apa yang paling penting saat ini ialah memulihkan kerajaan Surya Salju. Ayolah bersama-sama beta dan kakanda beta memulihkan semula kerajaan ini. Ayo Tuan Putri, ayo kita pergi. Ketiga-tiga orang puteri itu pun pergi memulihkan seluruh tanaman dan haiwan yang terjejas menggunakan kuasa ajaib mereka. Puteri Lumina menggunakan kuasa sinar matahari untuk memulihkan tanaman yang rusak. Sementara Puteri Eira pula menyembuhkan haiwan-haiwan yang cedera. Puteri Aura menggunakan kekuatan anginnya untuk membersihkan debu yang bertebaran di seluruh kerajaan. Melalui kerjasama daripada ketiga-tiga orang puteri itu, tumbuhan menjadi subur semula dan haiwan-haiwan telah sembuh serta mendapat tempat perlindungan mereka semula. Seluruh kerajaan Surya Salju turut dapat menghirup udara yang sihat dan segar. Semua rakyat berasa amat gembira kerana mereka dibantu oleh 3 orang puteri yang sangat baik dan bertanggung jawab. Wah, semua tanaman sudah menjadi subur semula. Ini pasti berkat Tuan Putri. Terima kasih Putri Lumina. Wah, semua haiwan yang cedera pun sudah sembuh dan semua haiwan telah mendapat perlindungan semula. Terima kasih Putri Era. Wow, tidak ada lagi pencemaran yang berlaku. Sekarang semua di depan di kerajaan Surya Salju akan dapat menghirup udara yang segar dan sehat seperti dahulu lagi. Terima kasih Putri Aura. Sama-sama. Semenjak daripada kejadian itu, Puteri Aura tidak lagi seperti dulu. Kini, Baginda sering beramah mesra dengan semua rakyat di kerajaan Surya Salju. Apa
kabar rakyat semua? Adakah kamu semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, Tuan Putri. Tambahan lagi, angin sangat menyegarkan pada hari ini. Terima kasih Putri Aura karena memastikan kami dapat menghirup udara yang segar dan sehat. Bukan saja dapat menghirup udara yang segar, malahan tumbuhan dan haiwan juga turut dapat merasakannya. Tidak perlu berterima kasih kerana ini memang tanggung jawab beta untuk menjaga kesejahteraan kerajaan ini bersama Putri Lumina dan Putri Ayu. Kerajaan Surya Salju